Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang pertama, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberikan nikmat dan peluang untuk kita masuk ke dalam fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan, iaitu insyaAllah kita akan memasuki 10 malam yang terakhir, yang mana kita nantikan perkara ini kerana di dalam 10 malam yang terakhir ini ada satu malam, iaitu malam diturunkan Al-Quran, yang kita kenal ia sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan memasuki fasa yang ke-9 dalam kitab yang sama, iaitu Maqasidus Shaum ataupun maqasid puasa. Dan fasal yang ke-9 ia membahaskan tentang puasa-puasa sunat, kan? Puasa-puasa sunat. Baik, dalam kitab ni disebutkan ada 10 perkara. Nanti kita akan tengok. Yang pertamanya iaitu puasa sunat yang pertama, iaitu puasa Daud ataupun puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ialah satu puasa yang dilakukan secara berselang-seli, setiap hari, kecuali pada hari-hari yang diharamkan, kan? Jadi selang-seli. Hari ini puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa, dan seterusnya. Dan setiap hari sepanjang tahun, kecuali pada hari yang diharamkan puasa. Hari yang diharamkan puasa ni apa sahaja? Contohnya 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik, itu antara hari yang diharamkan puasa. Kan? Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabus salati ilallahi salatu Daud alaihi salam wa ahabus syami ilallahi syami Daud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik solat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya Nabi Daud alaihi salam, dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Nabi Daud AS. Nabi Daud dahulu tidur pada pertengahan malam dan beliau salat pada sepertiga malamnya, dan tidur lagi pada 1/6-nya. Adapun puasa Nabi Daud iaitu puasa sehari dan tidak puasa pada hari berikutnya. Ini hadis berkenaan tentang dalil disunatkannya puasa Daud. Bagi orang yang berkemampuan, yang orang kata tidak melemahkan tubuh badan mereka, tidak menjejaskan kesihatan mereka, boleh buatlah puasa Nabi Daud ni, kan? Ataupun kalau nak puasa sepanjang tahun, setiap hari puasa, itu pun boleh juga, kan? Tetapi pada hari yang diharamkan tu tak perlu puasalah. Okay? Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua iaitu puasa pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni bulan sebelum Ramadan, bulan yang lepas. Daripada Abu Salamah radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, Sayyidatina Aisyah menjawab, kana yasumu hatta naqula qad sama wa yaftiru hatta naqula qad aftar. Walam arahu sama min syahri qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Baginda Nabi biasanya berpuasa sehingga kami mengatakan sungguh telah berpuasa.
terus-menerus berpuasalah. Dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan sungguh beliau telah berbuka. Berbuka maksudnya tak puasa. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban semuanya. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ini. Jadi yang kedua ni tentang bulan Sya'ban. Jadi kalau dalam bulan Sya'ban kita digalakkan dan juga disunatkan untuk memperbanyakkan puasa kita. Kan? Kalau tak boleh penuh bulan Sya'ban, sebahagian besar dalam bulan Sya'ban, 2 minggu ke 3 minggu ke disunatkan, kan? Ini. Kemudian yang ketiga yaitu puasa pada bulan Muharram. Kan? Puasa pada bulan Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, macam bulan Ramadan sekarang ni, ialah berpuasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan sesungguhnya salat yang paling afdal setelah salat fardu ialah salat malam ataupun qiyamul lail. Ini menunjukkan kedudukan bulan Muharram dan juga puasa pada bulan Muharram tersebut, kan? Iaitu dia lebih baik ataupun kedua terbaik setelah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ni wajib, kemudian kedudukan yang kedua iaitu puasa pada bulan Muharram. Dan dalam hadis ini juga disebutkan sebaik-baik solat setelah solat fardu iaitu solat malam, kan? Ataupun qiyamul lail. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita boleh ambil peluang lah, kan? Kita bangun daripada tidur sebelum sahur tu, ambil peluang wudu, kemudian solat sunat 2 rakaat. Paling kuranglah 2 rakaat, kan? Untuk kita ambil peluang ni, kerana ia adalah sebaik-baik solat setelah solat fardu. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura ni maksudnya puasa pada 9 dan 10, kan? Pada 9 dan 10. Baik. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukafira sanah allati qablaha." Kan? Berpuasa pada hari Asyura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini. Jadi kalau kita ambil puasa ni, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Baik. Jadi puasa Tasu'a dan Asyura iaitu pada 9 dan 10 Muharram, kan? Jadi kalau yang ketiga tadi puasa pada bulan Muharram secara umum, maksudnya tak kisahlah berapa hari bulan, kan? Ini secara umum lah. Kemudian yang dekat sini yang keempat dan kelima ni puasa Asyura pada 10 hari bulan dan Tasu'a pada 9 hari bulan. Sebenarnya yang disunatkan iaitu pada yang ke-10 ni, yang Asyura, dan 10 hari bulan. Tetapi bagi membezakan antara puasa orang Islam, puasa umat Islam dengan golongan Yahudi, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut menggalakkan kita ni untuk berpuasa pada 9 hari bulan. Itu yang disebut sebagai Tasu'a ataupun hari yang ke-9. Jadi dalam puasa Asyura ataupun puasa Asyura ni dia ada 3 cara, kan? Cara yang pertama, kita berpuasa sehari sebelum atau sehari selepasnya. Maksudnya 10 Muharram kita puasa dan 9 Muharram tu pun kita puasa, ataupun 10 dan juga 11 Muharram. Ini cara yang pertama. 9, 10 ataupun 10, 11. Yang penting 10 hari bulan tu dia kena digandingkan dengan hari yang lain, hari selepas ataupun hari sebelumnya. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua iaitu berpuasa pada 10 Muharram secara tunggal. Kita puasa pada 10 Muharram sahaja. Itu pun boleh.
Hukum dia dapatlah, pahala sunat tu dapat, dan juga diperbolehkan, kan. Ataupun yang ketiga, kita berpuasa sehari dan selepasnya. Maksudnya kita puasa pada 9, puasa pada 10 dan puasa pada 11 Muharram, 3 hari. Jadi ketiga-tiga cara ni boleh, kita tinggal pilihlah yang mana. Cumanya kalau boleh, pilih yang 9 dan 10, ataupun 10 dan 11, ataupun 9 dan 10 dan 11. Kalau 10 sahaja ni, takut-takut dia menyamai golongan Yahudi. Itu je. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, iaitu puasa pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Dalam satu hadis disebutkan, maksudnya tidak ada hari yang mana amal soleh dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melebihi daripada 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah? Baginda Nabi kata, ya, tidak juga berjihad di jalan Allah, melainkan seseorang itu keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali, ataupun syahid dengan membawa sesuatu pun. Jadi daripada apa yang kita faham daripada hadis ini, puasa 10 hari pada awal bulan Zulhijjah, ia lebih besar daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang berjihad tadi tu mati syahid, termasuk dengan dia tak bawa apa-apa. Maksudnya jiwa dan harta dia tu memang semuanya habislah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa ni orang kata, yang tu bolehlah mengalahkan kelebihan puasa pada 10 hari pada awal bulan Zulhijjah, kan. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu puasa pada hari Arafah. Disebutkan dalam satu hadis yang mafhumnya puasa pada hari Arafah, saya berharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Ini. Jadi puasa hari Arafah. Hari Arafah ni bila? Iaitu pada hari umat Islam wukuf, kan? Sehari sebelum hari raya Idul Adha. Itu nama dia puasa pada hari Arafah. Idul Adha jatuh pada 10 hari bulan Zulhijjah, kan? Jadi puasa hari Arafah ni pahala dia besar. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita setahun yang lepas dan juga setahun yang akan datang. Tapi kita janganlah buat benda ni menjadi lesen untuk kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beradab namanya, kan. Kita menghindari sedaya upaya mungkin, kita hindari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita laksanakan puasa ini. Jadi insya-Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang setahun lepas dan setahun yang akan datang. Kemudian yang ke-8, iaitu puasa pada hari putih. Hari putih ni apa dia? Hari putih iaitu setiap 13, 14 dan 15 pada bulan-bulan Hijri, kalender Hijri. Okey, jelas Jadi puasa hari putih iaitu pada 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Hijri. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang mafhumnya, Rasulullah SAW meminta aku melakukan 3 perkara, iaitu puasa selama 3 hari pada setiap bulan. Maksudnya setiap bulan pada tahun Hijri lah. 3 hari ni itu tadilah 13, 14, 15. Kemudian solat sunat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur. Jadi ini perkara yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 3 perkara ni baginda Nabi tak pernah tinggal. Dan kenapa disebut sebagai hari putih? Sebab pada 13, 14 dan 15 setiap bulan pada tahun Hijri, bulan ni, bulan yang ada dekat atas tu, yang ada dekat langit tu, bulan dalam keadaan bulan penuh, nampak putih bulat. Itu sebab tu disebut sebagai puasa pada hari putih. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-9, iaitu puasa pada hari Isnin, dan yang ke-10 puasa pada hari Khamis. Ini puasa Isnin Khamis lah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasul
sallallahu alaihi wasallam yatahara shamal Itsnain wal Khamis. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang puasa pada hari Isnin dan Khamis. Jadi ini puasa yang kebanyakan kita dah kenal, puasa Isnin Khamis ni. Dan memang hukum dia sunat. Dan kalau ada orang kata hukum dia tak sunat, jangan percaya, kan? Jadi dalam kitab ni pun disebutkan bahawa puasa pada hari Khamis ini adalah hukum dia sunat. Dan disebutkan oleh mufti wilayah Persekutuan iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan puasa ni memang hukum dia sunat, puasa pada hari Isnin dan Khamis, kan? Jadi itulah 10 puasa yang disunatkan kepada kita, kan? Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil peluang, rebut peluang setelah tamat bulan Ramadan nanti. Kita rebut peluang yang pertama, iaitu peluang untuk puasa pada bulan Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lepas, kan? Dan pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain, kita boleh amalkan ke-10 puasa sunat tadi. Tak boleh buat semua, kita laksanakan salah satunya. Paling kurang ada juga amalan untuk kita buat bekal bagi menghadapi hari akhirat kelak. Dan sekadar itu sahaja aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.